Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Pertama sekali di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Dahlan Haji M. Malik selaku pensyarah bagi program PT 6143 iaitu Psikologi Sosial Individu dan Masyarakat. Jadi sebelum kita mulakan forum kita pada hari ini, saya ingin memberi serangkap pantun. Jadi melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Saya Nur Farah Iziani binti Jenal selaku moderator untuk forum kita pada hari ini yang bertajuk Helping in the Social Psychology Perspective ataupun dalam bahasa Melayunya iaitu menolong dari segi perspektif psikologi sosial. Yang mana mungkin tajuk ini mungkin nampak mudah, tapi sebenarnya banyak isu-isu menarik yang bakal dikupas oleh panel-panel hebat kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi saya rasa eloklah terlebih dahulu kita berkenalan dengan para panel kita pada hari ini. Okey, panel kita yang pertama adalah saudari Cantik Molek, saudari Nelly Nur Kasina binti Sazali. Beliau kini merupakan pelajar jurusan Ijazah Sarjana Psikologi Counselling tahun pertama di Universiti Malaysia Sabah. Jadi Assalamualaikum saudari Nelly, apa khabar? Waalaikumsalam saudari Farah, kabar baik alhamdulillah. Macam mana pula dengan kabar Cik Farah? Alhamdulillah, saya pun dalam keadaan yang baik hari ini. Jadi syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Jadi apa perasaan saudari Nelly apabila dijemput untuk menjadi panel untuk hari ini? Pastinya lah kan kita excited lah kalau ingin berkongsi ilmu pada hari ini kan, kiranya dalam forum kita ni dengan panel kita yang sangat kiranya bersedia lah untuk berkongsi ilmu-ilmu ni, dan juga saya excited dengan adanya moderator kita pada hari ini lah, Cik Farah. Ya. Terima kasih atas kerana menjemput saya lah pada forum kita pada hari ini ya. Ya, sama-sama Cik Nelly. Jadi sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Nelly kerana sudi menghadiri forum kita sebagai panel pada hari ini. Jadi semoga segala perkongsian yang bakal diberikan dapat memberi manfaat kepada kita semua lah. Jadi baiklah, kita teruskan kepada panel kita yang seterusnya, panel kita yang kedua, saudara Di Anwar bin Datuk Bidin, juga merupakan pelajar Ijazah Sarjana Psikologi Counselling di Universiti Malaysia Sabah. Jadi terlebih dahulu, Assalamualaikum saudara Anwar, apa khabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sehat dan agak bertenaga dan ditemani dengan dua orang wanita ataupun hanya saya seorang jejaka pada hari ini. Tapi tidak apa, yang penting kita boleh sama-sama berkongsi sedikit sebanyaklah ilmu berkaitan forum kita pada hari ini. Jadi apa macam soalan kepada saudara Nelly tadi, apa perasaan Anwar apabila dijemput untuk jadi panel pada hari ini? Perasaannya agak teruja sebab bila dibagi peluang untuk berkongsi beberapa pendapat ataupun ilmu, jadi kita rasa macam best lah boleh berkongsikan dengan ahli-ahli forum ataupun mereka yang menonton, supaya macam apa yang kita dapat tu kita boleh share, kita boleh gunakan dan jadi satu benda yang bermanfaat lah kepada orang lain. Jadi saya harap harapan yang seperti yang Encik Anwar cakap tadi tu, saya harap kita semua dapat jadikan sebagai satu iktibar lah. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita mulakan forum kita pada hari ini dengan pusingan yang pertama, di mana saya ingin bertanya kepada panel kita yang pertama, saudari Nelly, mengenai apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan helping ni, ataupun orang selalu cakap tingkah laku menolong ni. Dengan itu saya menjemput panel kita yang pertama, saudari Nelly, untuk membuat perkongsian beliau. Terima kasih kepada Cik Farah selaku kita punya moderator lah pada forum kita pada hari ini. Jadi mengenai apa persoalan yang Cik Farah cuba sampaikan tadi, iaitu mengenai apakah
definisi atau mengenai sebenarnya yang dimaksudkan dengan helping atau menolong ni lah. Jadi sebenarnya sifat menolong ni ianya adalah satu perkara yang luas lah. Jadi maksudnya sini dia tidak terhad dalam sesuatu perkara tu. Untuk menolong ni, contohnya lah kan, secara ringkasnya lah yang boleh didefinisikan sebagai satu tindakan atau perlakuan yang dilakukan lah oleh seseorang individu tu untuk meringankan lagi beban individu yang lain. So dia tidak kira lah tolong kemas rumah kah, tolong kawan yang sedang menghadapi masalah kah, atau tolong tunjukkan jalan tu kepada orang yang sesat tu. Ya, juga ialah satu apa yang dimaksudkan dengan menolong lah. Jadi dari segi konteks sebagai pelajar sendiri pun kita ada yang tersendirilah mengenai apa tu menolong. Ia berlaku apabila ni kita ni telah menyampaikan sesuatu ilmu tu mungkin melalui seperti sekarang forum atau pembentangan dan selain itulah. Jadi ia pun dikira sebagai satu kegiatan untuk menolong, dan kerana itu kita dapat memberi ilmu kepada orang lain, dan di situ terjadinya lah konsep penolongan tu lah atau menolong tu. Jadi untuk dari kamus Dewan edisi keempat pula, menolong tu didefinisikan sebagai yang sama dengan minta, iaitu seperti macam minta bantuan atau sokongan, tolong bertolong, bertolong-tolongan, tolong menolong, bantu membantulah. Kamu boleh lihatlah daripada kalau kamu mau tengok definisinya di dalam kamus Dewan edisi keempat tu. Jadi perkara ni dalam segi menolong ni juga dia tidak kiralah memberi bantuan dengan tenaga, wang atau fikiran dan lain-lain lah. Dia juga untuk melepaskan diri daripada bahaya dan lain-lain, dan atau untuk menyelamatkan juga dikirakan sebagai menolong. Di mana menolong ni dapat meringankan penderitaan lah seseorang tu dan dapat menyembuhkannya daripada penyakit lah. Jadi apa yang saya boleh simpulkan lah kan, apa tu menolong tu adalah kegiatan saling tolong menolong, juga tidak memandang atau membezakan suku, bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia itulah. Jadi maksudnya dari segi keikhlasan itu pentingnya dalam menolong tu, dan sebenarnya apabila kita hendak menolong orang lain tu perlunya ada keikhlasan itulah. Jadi tidak dinafikan lah bahawa menolong ni pada hakikatnya merupakan hak dan kewajipan lah setiap manusia kepada manusia lain. Itu daripada saya lah, pengikut apa yang saya baca dan pahami lah ya, mengenai menolong ni. Terima kasih kepada saudari Neni. Jadi saya kira itu merupakan satu perkongsian yang ringkas dan dalam masa yang sama padat mengenai apa itu definisi tolong-menolong sebenarnya. Maksudnya kegiatan menolong ni dia boleh diaplikasikan dalam berbagai jenis keadaan asalkan perkara tersebut dapat memberi kesenangan kepada orang yang ditolong tersebutlah. Jadi untuk seterusnya saya ingin bertanya kepada panel kita yang kedua, Saudara Anwar, mengenai kenapa kita perlu menolong. Maksudnya dari segi kepentingan dia lah. Jadi saya jemput Encik Anwar untuk Saudara Anwar untuk memberi perkongsian beliau. Okey, baik, terima kasih Cik Farah disebabkan bagi peluang untuk saya bercakap. Tapi sebelum tu tadi saya lupa kenalkan diri, saya Anwar bin Datu Widin dan sekarang mengambil ijazah sarjana dalam bidang psikologi dan kaunseling, yang mana berkaitan dengan soalan Cik Farah tadi, kenapa kita perlu menolong. Sebenarnya dalam psikologi sosial, yang pertamanya adalah kerana melibatkan social exchange ataupun dalam masa yang sama juga melibatkan social norms, iaitu pertukaran sosial dan norma sosial itu sendiri. Dan ada beberapa lah teori menolong yang boleh kita persetujui dan ramai orang bersetuju bahawa dalam jangka masa yang
dalam jangka masa yang panjang. Tingkah laku menolong ni sebenarnya dia dapat memberi manfaat kepada pemberi dan juga penerima itu sebenarnya. Dan terdapat satu pendapat yang mengandaikan bahawa interaksi manusia adalah dipandu oleh ekonomi sosial itu sendiri. Dan apa yang dikatakan menurut FOA pada tahun 1975, kegiatan menolong ni sebenarnya dia bukan sahaja melibatkan barangan material macam yang saudari Nelly katakan tadi, tapi dia juga adalah berkaitan dengan perkara sosial seperti perkhidmatan, cinta, maklumat dan status. Lepas tu dalam satu teori ada terdapatlah berkaitan dengan social exchange, yang mana teori ini dia memfokuskan bahawa interaksi manusia itu sebenarnya adalah seperti satu interaksi yang bertujuan untuk memaksimumkan ganjaran seseorang ataupun reward seseorang, dan dalam masa yang sama juga meminimumkan kos seseorang, iaitu ganjaran reward ini boleh jadi sama ada internal ataupun eksternal. Dan apa itu external reward? Dia mana contoh apabila melibatkan satu situasi seperti perniagaan, menderma wang untuk meningkatkan image sesuatu korporat, ataupun apabila seorang tu menawarkan diri ataupun bila seorang tu menawarkan tumpangan dengan harapan menerima penghargaan atau persahabatan. Dalam erti kata yang lain, external reward ni sebenarnya adalah apabila kita memberi untuk mendapatkan sesuatu. Dan seterusnya dalam masa yang sama berkaitan dengan reward juga tadi, boleh kita huraikan tentang internal reward. Yang mana dalam internal reward ni sebenarnya merujuk kepada faktor internal seperti emotional state ataupun personal trait orang yang menolong tersebut. Sebagai contoh, perasaan bersalah. Keinginan kita untuk melakukan kebaikan selepas melakukan satu kesalahan mencerminkan keperluan kita untuk mengurangkan rasa bersalah yang pribadi dan memulihkan self image kita. Ia juga mencerminkan keinginan kita untuk menuntut semula public image diri kita yang positif. Dan ini seiring dengan pendapat yang diketengahkan sendiri oleh Carl Smith and Gross, itu pada tahun 1969, yang mana kita ni sebenarnya cenderung untuk menembus diri sendiri dengan tingkah laku menolong. Apabila orang lain tahu mengenai salah laku kita, yang mana secara keseluruhannya rasa bersalah yang tadi itu kan dia membawa kepada banyak kebaikan sebenarnya. Dan dengan memotivasikan seseorang individu tersebut untuk mengaku, meminta maaf dan membantu dan mengelak bahaya daripada berulang. Lepas tu rasa bersalah inilah sebenarnya yang mampu untuk meningkatkan sensitivity dan mengekalkan kemesraan dalam sesuatu hubungan tersebut. Jadi dengan menolong ni sebenarnya kita dapat meningkatkan kita punya harga diri ataupun self-worth kita sendiri. Dan kepuasan yang kita rasa apabila dapat menolong seorang individu itu dapat menjelaskan kenapa kita suka menolong orang lain, walaupun orang tu sebenarnya kita tidak kenal pun, ataupun kita tidak biasa, atau boleh kita panggil stranger lah. Dan selain tu dalam psikologi mengatakan bahawa juga happy people ni adalah helpful people sebenarnya. Maksudnya orang yang gembira adalah orang yang suka menolong. Dan apabila dikatakan orang yang suka menolong ni adalah orang yang gembira, dinyatakan juga dalam satu kajian di Poland yang dijalankan oleh Dolinsky dan Naurat pada 1998, mendapati mood yang positif sebenarnya dapat meningkatkan keinginan kita untuk menolong orang lain. Jadi dengan menolong ni sebenarnya kita dapat mengurangkan mood yang negatif dan kita dapat mengekalkan mood positif kita. Jadi
itu yang kita cerita tentang social action tadi. Tapi untuk social norm pula, norma ini adalah satu keperluan dalam hidup dan jangkaan sosial kita. Ada penyelidik yang mengkaji mengenai tingkah laku menolong nih dan penyelidik tersebut telah mengenal pasti dua norma sosial yang memotivasikan altruisme yaitu reciprocity norms, yaitu norma timbal balik, boleh kita panggil norma timbal balik, dan social responsibility ataupun tanggung jawab sosial tersebut, yang mana berkaitan dengan norma timbal balik tadi. Dia adalah satu jangkaan yang mana orang akan bantu dan tidak menyakiti mereka yang telah dibantu. Contoh dalam satu situasi yang biasa kita dengar, bila orang cakap kita tidak pergi ke majlis pengembuian ataupun pemakaman, ataupun kita tidak pergi ke majlis kita tidak pergi menziarahi orang yang meninggal. Jadi dalam masa yang sama orang lain juga tidak akan datang ke kita punya pengumuman masa akan datang. Jadi itu sebenarnya yang dijelaskan contoh dalam norma timbal balik nih. Dan norma timbal balik ini juga sebenarnya dia berlaku dalam kebiasaan kita dalam perkawinan. Contoh, kadang-kadang seorang individu itu dia memberi lebih daripada apa yang diterima. Tetapi dalam jangka masa yang panjang, pertukaran ini harus seimbang. Jadi dalam semua interaksi tersebut, menerima tanpa memberi sebagai balasan adalah dianggap sebagai melanggar norma timbal balik tadi. Dan secara ringkasnya, reciprocity norm ni adalah mengenai menyeimbangkan berkaitan memberi dan menerima dalam sesuatu hubungan sosial. Okey, seterusnya untuk social responsibility tadi, social responsibility norm yang tadi pula, dia adalah satu kepercayaan bahawa orang ni dia harus membantu, ataupun individu ni dia harus membantu mereka yang memerlukan bantuan tanpa mengambil kira keuntungan yang bakal kita dapati. Contoh yang mana di negara India, di mana mereka ni mementingkan budaya kolektivis secara relatifnya dan menyokong social responsibility ni tadi dengan lebih kuat berbanding secara individualis, yang mana terutamanya apabila ia melibatkan penindasan kepada golongan yang mempunyai status sosial ekonomi yang rendah. Jadi apabila berlaku begitu, orang-orang di India ni kebanyakannya mereka ni menyokonglah social responsibility ni. Jadi untuk penerangan yang lebih lanjut dan saya ringkaskan untuk soalan yang Cik Farah kemukakan tadi, saudari Farah kemukakan tadi. Jadi saya kiranya untuk bagian saya hanya ini jalan. Jadi boleh kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Anwar. Jadi saya kira itu merupakan satu perkongsian yang cukup informatif lah. Sebabkan ulasan yang diberi itu adalah dari segi perspektif psikologi sosial, yang mana antara perkara yang menarik perhatian saya sebentar tadi adalah berkenaan dengan reciprocity norm tersebut. Perkara ini sering terjadilah dalam budaya dan masyarakat kita pada hari ini, terutamanya dari segi menghadiri majlis-majlis seperti majlis perkahwinan, majlis kenduri, majlis pengumuman yang seperti dinyatakan sebentar tadi. Dan benda ni pun sering terjadi dengan saya juga sendirilah, di mana ibu saya pun selalu berpesan untuk sering menghadiri majlis-majlis seperti ini, supaya satu masa bila kita yang buat majlis tersebut, sambutan yang baik akan kita terima daripada masyarakat luar sana. Jadi baiklah, sebelum saya teruskan kepada soalan yang seterusnya, mungkin Saudari Nelly
kita punya panel yang pertama ingin menambah pandangan ataupun perkongsian lain mengenai kenapa kita perlu menolong dari sudut perspektif psikologi sosial itu sendirilah. Oke, terima kasihlah kepada Cik Farah dan terima kasih juga kepada Encik Anwar, saudara Anwar kita atas perkongsian yang tadi beliau kongsikan lah ya, sangat menarik ya di situ. Jadi itulah selepas saya mendengar apa yang saudara Anwar sampaikan tadi, saya pun ya inginlah menambah beberapa lah perkara mengenai kepentingan atau kenapalah kita ni perlunya menolong orang lain, terutamanya dari segi perspektif psikologi sosial lah. Baiklah, kenapa soalannya di sini, kenapa kita perlu menolong orang lain? So, sebab kita boleh katakan ia merupakan evolutionary psychology lah, di mana maksudnya ia berpendapat tu bahawa intipati dan kehidupannya adalah keberlangsungan hidup genetik lah. Jadi kita tahulah genetik ni memang akan mendorong kita dalam memaksimumkan lah berbagai cara penyesuaian dalam kehidupan kita ni. Dan atau kalau saya ingin ringkaskan lah dan atau mudah difahamkan lagi supaya kita ni mudah untuk dipahami, apabila nenek moyang kita ni meninggal dunia kan, genetik yang mereka ada tu akan terus hidup, dan ini akan menyebabkan kita ni terdedahlah untuk berkelakuan sama seperti mereka. Jadi evolutionary psychology ni juga dia akan memfokuskan kepada dua jenis dorongan, di mana dua jenis menolong ni, iaitu kin selection dan reciprocity lah. Jadi kin selection ni dia dengan ringkasnya lebih dipahami mengenai satu idea, di mana idea tu mengenai evolusi yang mempunyai altruisme terpilih terhadap saudara terdekat seseorang individu lah untuk meningkatkan kelangsungan hidup genetik yang dikongsikan bersama. Contohnya saya boleh berikan ialah pemain basketball dari pasukan Toronto Raptors NBA yang itu salah satu pemainnya, Carlos Rogers, yang memutuskan untuk mengakhiri kariernya sebagai pemain bola keranjang, dan kerana dia ingin mendermakan buah pinggangnya kepada adik perempuannya. Di situ daripada situasi itu orang ramai ni banyaklah memuji tindakan si Rogers ni atas pengorbanan yang dia lakukan tu. Untuk reciprocity ni pula lebih kurang juga dengan apa yang telah disentuh oleh saudara Anwar tadi, yang di mana ia melibatkan pulangan yang kita bakal dapatlah setelah menolong seseorang tu. Jadi reciprocity ni berfungsi dengan baik dan optimum apabila kita ni berada di dalam kumpulan yang kecil dan di kawasan yang terpencil seperti kampung lah, berbanding di bandar-bandar besar. Jadi di mana kebiasaannya lah setting-setting seperti sekolah ni, pekan, asrama, ia mempunyai sifat yang kondusif. Jadi kepada semangat kemasyarakatan tu pada orang ramai yang akan mengambil berat antara satu sama lain ni tinggi lagi berbanding dengan bandar besar yang mempunyai lebih kepada sifat individualistik yang lebih tinggi. Dan saya rasa setakat itu saja yang ingin saya tambah daripada perkongsian saudara Anwar tadi, dan saya rasa saya akan kembalikan semula kepada moderator kita lah, Cik Farah. Terima kasih. Okey, sama-sama saudari Nelly. Jadi nampaknya walaupun kita masih dalam pusingan yang pertama, tetapi banyak input yang telah kita dengar daripada kedua-dua panel kita pada hari ini. Jadi saya ingin membuat orang cakap satu rumusan kecil lah mengenai beberapa perkara di sini berdasarkan apa yang telah disampaikan daripada kedua-dua panel kita pada hari ini mengenai kepentingan ataupun kenapa kita perlu menolong orang lain. Jadi berdasarkan psikologi sosial, terdapat 3 teori lah yang telah dijelaskan oleh kedua-dua panel kita yang mengenai tingkah laku menolong ini, iaitu social exchange theory,
social norm dan juga evolutionary psychology, di mana tiap-tiap teori ini mempunyai logiknya yang tersendiri. Teori yang pertama tu adalah social exchange theory ni, di mana teori ini beranggapan bahawa kegiatan menolongnya ataupun tingkah laku menolongnya dia dimotivasikan oleh keinginan untuk memaksimumkan ganjaran. Yang mana ganjaran ini dia boleh ganjaran ini boleh wujud dalam bentuk eksternal ataupun internal. Social norms ni pula dia menekankan kepada kewajipan kita untuk menolong, dan aspek reciprocal ataupun timbal balik ni penting untuk kegiatan saling menolong ni untuk terus berterusan. Jadi dalam social norms ni juga dia ada terdapat satu term iaitu social responsibility, di mana term ni dia mengajak kita untuk melakukan kebaikan dan membantu orang yang memerlukan walaupun mereka tidak dapat membalas kebaikan tersebut. Dan yang terakhir adalah evolutionary psychology, yang mana seperti saudari Nelly jelaskan tadi, terdapat dua jenis menolong yang boleh dikaitkan dengan evolutionary psychology ini, iaitu kin selection yang merujuk kepada berbakti kepada saudara, dan juga reciprocity, di mana reciprocity ini dia merujuk kepada saling berbalas kebaikan lah. Jadi untuk pusingan pertama ni kita sudah tamat. Jadi sekarang kita akan beralih pula kepada pusingan yang kedua. Jadi soalan seterusnya yang saya tujukan kepada panel kita yang pertama, saudari Nelly. Jadi baiklah saudari Nelly. Kalau tadi kita sudah dengar apa itu definisi menolong, kenapa kita perlu menolong orang lain. Sekarang saya ingin tanya pula, apakah contoh profession dan bagaimanakah kegiatan menolong ni dia boleh berfungsi dalam sesuatu profession tersebut. Jadi saya jemput saudari Nelly lah untuk membuat perkongsian. Soalan yang bagus daripada moderator kita, Cik Farah. Seperti yang kita tahulah dalam dunia ni pelbagai jenis profession, dan saya yakin dan percaya bahawa setiap profession ni ia sangat mementingkan kegiatan menolong dalam mengembangkan lagi kualiti profession tersebut. Seperti contohnya lah kan, profession sebagai seorang pendidik seperti guru, pensyarah, di mana mereka ni secara tidak langsung membantu atau menolonglah para pelajar untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berguna untuk masa hadapan mereka lah. Jadi selain itu juga as we know, para pendidik ni memainkan peranan yang sangat besar dalam membimbing dan membentuk perkembangan diri anak-anak murid tu dan pelajar yang lain untuk menjadi seorang insan yang berguna dan baiklah. Jadi ada juga yang berpendapat bahawa ibu iaitu kepada segala profession adalah pendidik, kerana tanpa pendidik tu seseorang individu tu yang cemerlang daripada segi akademik atau sasiah tidak akan dapat dilahirkan lah. Jadi di sini kita boleh nampaklah betapa besarnya tanggungjawab tu sebagai seorang pendidik. Jadi selain itu juga ada kegiatan menolong ini juga dia pentinglah dalam profession lain seperti bidang perubatan, kerana tidak kira melibatkan kesihatan fizikal maupun kesihatan mental. Menjadi seorang individu yang bekerja di dalam setting medical atau kesihatan ni, bidang kesihatan ni, tugas utama yang harus mereka lakukan ialah untuk memberi bantuan lah kepada pesakit yang memerlukan bantuan dari segi servis, ubat-ubatan ataupun nasihat lah yang diberikan kepada pesakit tu. Jadi untuk akhir sekali pula di mana aktiviti volunteerism atau sukarelawan yang merupakan salah satu kegiatan menolong. Jadi saya telah dapatlah kan daripada satu jurnal daripada ahli psikologi kita, Clary and Sidner, yang telah ditulis pada 1999. Di sana dua orang pengkaji ni atau ahli psikologi ni menyatakan terdapat 6 motivasi untuk seseorang tu menyertai aktiviti sukarelawan lah. Di mana yang pertama, individu yang menyertai sukarelawan ni adalah disebabkan oleh nilai dan keinginan untuk bertindak berdasarkan nilai seperti kemanusiaan.
Dan yang kedua pula untuk pemahaman adalah kritikal dan individu untuk menyertai sukarelawan ni supaya boleh mengaplikasikannya kemahiran tu yang telah dipelajarinya untuk masa akan datang lah. Dan yang ketiga, di mana adanya peningkatan atau enhancement juga dapat membawa seseorang individu tu untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan lah supaya boleh berkembang secara psikologinya. Dan keempat pula, di mana kerjaya yang telah seseorang tu peroleh yang melibatkan aktiviti sukarelawan tu supaya mereka dapat memperoleh pengalaman berkaitan dengan kerjaya tersebutlah. Dan kelima ialah di mana aktiviti sukarelawan ni dapat pula mengeratkan dan mengukuhkan hubungan sosial lah, di mana seseorang individu tu dan bersama yang lain lah. Dan last but not least, dengan aktiviti sukarelawan ni juga perasaan bersalah atau melarikan diri ni daripada masalah peribadi dapat dikurangkan. Saya rasa setakat itu saja yang saya kongsikan untuk soalan cek parah pada pusingan ini. Saya pas mula kepada cek parah dan kita boleh dengarkan lagi lah kita punya panel seterusnya. Mungkin ada penambahan daripada saudara Anwar situ. Okay, jadi terima kasih sekali lagi kepada saudari Nelly atas perkongsian tadi, di mana saudari telah menyentuh 3 bidang profession, iaitu dari segi pendidikan, perubatan dan juga kesukarelawanan ataupun volunteerism ni, dan bagaimana tingkah laku menolong tersebut dapat diterapkan dalam setiap profession yang telah dinyatakan sebentar tadi. Jadi kita beralih pula kepada panel kita yang kedua, saudara Anwar. Masih dengan soalan yang sama, iaitu apakah contoh profession dan bagaimanakah kegiatan menolong ni dapat berfungsi dalam suatu profession tersebut. Jadi dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada saudari moderator kita. Jadi untuk pada kali ini saya mau bagi tahu sedikit lah yang saya ni tidak berapa profesional lah dalam bercakap ni, tapi kita cuba secara santai lah kan. Seperti mana yang saudari Nelly tadi, dia ada cerita tentang 3 profession berkaitan dengan yang berfungsi dapat, yang kita boleh kaitkan dengan kegiatan menolong. Contoh dalam bidang pendidikan, perubatan, dan yang akhir sekali dia bincang tentang volunteer atau sukarelawan. Jadi saya pun mau share juga tentang 3 profession lah yang kita boleh kaitkan dengan kegiatan tingkah laku menolong ni. Dan dalam tingkah laku menolong ni kita dapat aplikasikan dalam profession. Yang pertama saya akan kongsikan tentang perguaman, yang mana dalam bidang perguaman tu sendiri ataupun seorang peguam tu dia haruslah mempunyai sikap yang positif dalam menjalankan tanggungjawab dan tugasannya, yang mana mereka ni sebenarnya wajib menjalankan tugasan dengan penuh integriti, bersikap jujur, amanah terhadap pelanggan mereka, dan kemudian peguam ni juga dia sepatutnya menjalankan tanggungjawab dengan penuh kesungguhan tanpa menolak nilai profesional tinggi itulah. Jadi sebagai seorang peguam ni, mereka ni juga sebenarnya mestilah bertindak dengan penuh keyakinan. Sebab jaranglah kita tengok peguam ni tidak yakin kan. Jadi dia mesti dengan penuh keyakinan dan menghormati orang lain, sama ada pelanggan dia ataupun peguam lain dan individu-individu yang ada dalam mahkamah sendiri. Dan mahkamah dalam menegakkan keadilan, peguam ni juga mesti mewakili pelanggan dengan penuh kesetiaan dan kesungguhan. Pelanggan ni dia punya anak guaman itulah. Dan peguam ni juga sebenarnya dia kena committed lah serta menghormati kepercayaan yang diberikan. Seterusnya profession kedua saya akan mention tentang bidang psikologi itu sendiri, yang mana dia termasuklah sebagai konselor ataupun seorang psikoterapi. Dan profession ni semuanya berkaitan dengan helping profession lah ataupun profession menolong.
Dan dalam bidang counseling itu sendiri dia adalah satu usaha yang kolaboratif, kita boleh katakan, antara seorang counselor dan klien, yang dimana counselor itu sebenarnya dia akan membantu klien mengenal pasti matlamat dan potensi klien tersebut dalam menyelesaikan masalah klien tersebut lah, yang mana masalah ini sebenarnya kebiasaan dia dikaitkan dengan masalah emosi dan lain-lain dan seterusnya. Dalam bidang counseling ni juga, profession menolong dalam counseling ni juga, dia counselor tu sepatutnya dia kena berusaha lah untuk meningkatkan komunikasi dan kemahiran menghadapi masalah klien tersebut. Jadi counselor juga seharusnya membantu klien dalam mengukuhkan ataupun boleh kita katakan menggalakkan perubahan tingkah laku, mengukuhkan ketahanan diri dan kesihatan mental yang optimum dan adaptif. Seterusnya, kaunselor ini dia berperanan di pelbagai setting ataupun tempat seperti hospital awam, yang mana kita tahu sekolah, hospital swasta, universiti dan private setting mereka sendirilah, dan juga dalam setting keagamaan seperti pusat Islam dan di gereja sendirilah, yang mana masing-masing mereka ni sebenarnya kaunselor ada ditempatkan di pusat Islam dan gereja sendiri. Dan seperti mana yang kita tahu, fungsi setiap kaunselor ni dia berlainan dan dia bergantung kepada tempat ataupun setting yang telah ditugaskan atau dipilih oleh kaunselor itu sendiri. Dan jenis kaunseling itu sendiri ada pelbagai. Dia termasuk kaunseling individu, kaunseling kelompok, kaunseling pasangan dan keluarga. Jadi seterusnya yang kita boleh share dalam profession yang kita boleh kaitkan dengan helping process, bidang helping ni, profession berkaitan dengan social worker. Iaitu profession ni dia membantu lah sebenarnya membawa perubahan sosial dan menyokong keadilan sosial untuk individu dan golongan yang terdedah kepada situasi yang tidak diingini. Okey. Contoh, sebagai pekerja sosial juga, dia sepatutnya membantu orang ramai dalam menyelesaikan dan mengatasi masalah dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, pekerja dalam sosial klinikal juga mendiagnosis ataupun merawat masalah mental, iaitu dari segi tingkah laku dan emosi klien sendiri, yang mana mereka ni sebenarnya bekerja di klinik kesihatan mental, di agensi kebajikan kanak-kanak dan perkhidmatan manusia. Kemudian di hospital pun ada juga, dan mereka ni juga ada di syarikat pembangunan komuniti lah. Jadi untuk profession ataupun profesi yang boleh saya kongsikan untuk soalan tersebut ada 3 ni lah tadi. Jadi itu saja daripada saya, dan kita kembalikan kepada saudari moderator kita. Okey, terima kasih kepada panel kita yang kedua, Saudara Anwar, atas perkongsian mengenai contoh-contoh profession dan bagaimana tingkah laku menolong itu sendiri dapat diaplikasikan dalam setiap profession yang telah dinyatakan sebentar tadi. Jadi kedua-dua panel telah menjawab soalan yang sama untuk pusingan kedua ini, dan kesimpulan kecil yang saya dapat rumuskan berdasarkan perkongsian kedua-dua panel adalah antara contoh profession yang berkait rapat dengan kegiatan menolong ini adalah mereka yang bekerja dalam bidang perubatan, pendidikan, sebagai sukarelawan dalam bidang kehakiman ataupun menjadi seorang peguam sendiri, sebagai social worker, dan juga sebagai individu yang bekerja dalam profession yang berkaitan dengan psikologi seperti menjadi kaunselor ataupun psikoterapi. Tetapi satu benda yang kita perlu tahu adalah pada hakikatnya saya rasa kita semua sudah maklum bahawa kegiatan menolong itu sendiri merupakan satu budaya dan norma yang dituntut dalam setiap profession yang ada di dunia ni. Okey, kita beralih kepada pusingan seterusnya, iaitu
bagaimana untuk meningkatkan tingkah laku ataupun social ataupun pro-social behavior ni, tingkah laku menolong ni dari segi perspektif sosial. Terlebih dahulu, saya jemput panel kita yang pertama, Saudari Nelly, untuk menjawab soalan tersebut. Silakan. Okey, terima kasih kepada Cik Moderator kita lah, Cik Farah. Okey, pada pusingan yang ketiga ni lah, Cik Farah telah menyatakan bahawa soalan Cik Farah ialah mengenai bagaimanalah untuk kita meningkatkan tingkah laku menolong ni dari perspektif psikologi sosial lah. Daripada soalan ni, saya telah melihatlah ke arah kajian yang telah saya baca, yang telah dijalankan oleh Latin dan Dali pada 1970, di mana pengkaji ini telah menyatakan terdapat 5 cara untuk meningkatkan tingkah laku menolong ni lah. Di mana yang pertama tu pengkaji telah menyatakan keperluan notis untuk bantuan ni, yang mana cara ini berlaku secara dua arah lah. Maksudnya di sini kita perlu sedar bahawa orang lain tu mungkin memerlukan bantuan daripada kita, dan kita juga perlu pastikan bahawa orang lain tu tahu yang kita juga memerlukan bantuan daripada mereka. Jadi seterusnya, cara keduanya adalah sedar apabila bantuan yang diperlukan, dan apabila ia merupakan situasi cemaskah atau adalah tanggungjawablah untuk kita untuk memberitahu orang ramai untuk berhati-hati. Dan apabila kita berhadapan dengan situasi seperti ini, iaitu dalam keadaan kecemasan, kita ni perlu berfikiranlah secara lebih realistik, apakah tindakan yang sewajarnya untuk kita lakukanlah tanpa membebankan orang lain. Dan selain itu, apabila kita mengambil tanggungjawab pribadi untuk membantu dan mengabaikan apa yang orang lain buat, so kita dapat, daripada perkara itu kita dapat melihat di mana seseorang itu memerlukan bantuan. So jangan tunggu orang lain untuk memberikan bantuan kepada orang tersebutlah. Dan akhir sekali, di mana membuat keputusan untuk menolong, kita pikirkan ini sebagai langkah untuk kita, antara kita untuk ingin membantu, dan adakah kita benar-benar ingin membantulah. Namun Mayers juga ada pendapat tersendiri, di mana apabila kamu kita atau hadirin yang sekalian tu membaca buku Mayers di Social Psychology, di mana antara cara untuk meningkatkan tingkah laku menolong itu adalah dengan mempunyai rasa bersalah atau guilty, dan prihatinlah terhadap image diri tu. Jadi seperti apa yang saudara Anwar nyatakan tadi, ada di mana seseorang itu akan berasa bersalah atas tindakan untuk mengurangkan rasa bersalah dan memulihkan mereka dengan harga diri mereka. Jadi ada satu pasukan penyelidik ni daripada College Street yang diketuai oleh Richard Katzeff pada 1978, di mana mereka ni membuat kajian lah mengenai menolong yang disebabkan rasa bersalah dalam konteks seharian ni. Jadi apabila mengikut kajian tu, apabila pengunjung yang pergi ke Museum Seni Portland tidak mematuhi tanda tolong jangan sentuh, pengkaji tu menegur mereka dan berkata, tolong jangan sentuh objek ini, jika semua orang menyentuhnya ia akan jatuh. Jadi begitu juga apabila pengunjung ni pergi ke Zoo Portland, di mana mereka memberi makanan yang tidak dibenarkan kepada beruang, dan pengkaji akan menegur, jangan beri makanan yang tidak dibenarkan kepada haiwan ini. Tidakkah kamu tahu ia boleh menyakiti mereka? Begitulah ayat-ayat dia di dalam tu kajian konon. Jadi majoriti ni daripada subjek kajian ni berasa bersalah lah. Ialah sudah ditegurkan, adalah keluar rasa bersalah tu. Jadi dan tidak lama selepas tu dorang menawarkan bantuan yang sepatutnya, dan disebabkan ini para pengkaji
timbullah pendapat tersendiri bahawa orang yang bersalah adalah orang yang suka menolong. Itu. Jadi orang ramai ini juga mengambil berat mengenai image diri mereka, dan ini boleh dikaitkan dengan satu teknik dalam psikologi sosial, iaitu door in the face teknik, di mana ia merupakan satu strategi untuk mendapatkan konsesi lah. Setelah permintaan yang besar oleh seseorang individu itu ditolak, door in the face, individu tersebut akan buat tawaran untuk balas dengan permintaan yang lebih munasabah lah bagi dorang. Macam contohnya lah kan, ada seorang anak kecil ni, dia mau ice cream McFlurry Oreo. Wih, sedap. Banana sedap sekarang ni. Ya. Jadi dia mau ice cream McFlurry Oreo tu kan, dia minta dekat ibunya. Tetapi ibunya tu tidak dapatlah untuk memenuhi permintaan anaknya. Lalu anak tersebut cuba lagi untuk membuat tawaran yang munasabah ni, meminta dia minta ice cream vanilla murah sikit. Jadi dan permintaan ini dipersetujui lah oleh ibunya di situ. Jadi apa yang saya faham, di situlah terjadinya door in the face teknik itulah, di mana budak tu cuba membuat tawaran yang rasanya ialah munasabah. Kalau tu McFlurry mahal sikit kan, kasih turun harga sikit, vanilla cone pun jadilah. Jadi itulah yang saya boleh bagilah contoh dalam situasi itu. Jadi saya rasa setakat itu sahaja yang saya ingin kongsikan. Saya kembalikan kepada moderator kita lah. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel kita, Saudari Nelly, atas perkongsian tadi. Jadi ada beberapa perkara yang saya dapat take note daripada penjelasan sebentar tadi lah. Antaranya adalah mengenai 5 cara tersebut. 5 cara untuk meningkatkan tingkah laku menolong. Yang mana ada satu bahagian Saudari Nelly sendiri menekankan mengenai kesedaran untuk menolong tersebut. Jadi saya pun bersetuju dengan perkara ini kerana apa orang cakap, tanpa kesedaran tu tingkah laku menolong di dalam diri kita tidak akan wujud. Jadi contoh yang paling ringkas adalah kita nampak contoh jalan kan, kita nampak orang jatuh di depan kita. Jadi benda pertama yang mesti terlintas dalam pikiran kita adalah kita kesian dengan dia, dengan orang tu. Dan rasa kesian ni dia diiringi dengan kesedaran, dan kemudiannya barulah wujud keinginan untuk menolong orang tersebut. Selain itu, Saudari Nelly juga ada menyentuh mengenai pendapat daripada ahli psikologi sosial yang terkenal, iaitu Myers, di mana beliau berpendapat bahawa tingkah laku menolong ni dapat ditingkatkan jika seseorang tu dia mempunyai rasa bersalah dan ingin menjaga imej dirinya. Dan saya rasa dan saya kira berdasarkan contoh-contoh yang telah dinyatakan sebentar tadi pun, ia merupakan antara situasi yang sering terjadi dalam kehidupan seharian kita lah. Dan saya juga tertarik dengan teknik door in the face tersebut yang telah dikongsikan tadi. Jadi teknik ni memang biasa dilakukan oleh sesiapa pun, terutamanya apabila kita tidak berjaya untuk dapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita akan cuba untuk adjust ataupun kita cuba untuk adjust lah. Kita cuba untuk memperbaiki permintaan tersebut ataupun keinginan tersebut supaya permintaan ataupun keinginan kita tu dapat dipenuhi pada masa akan datang. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Nelly atas perkongsian tadi. Dan sekarang kita beralih pula kepada panel kita yang kedua, Saudara Anwar. Masih dengan soalan yang sama, iaitu bagaimanakah untuk meningkatkan tingkah laku menolong ini dari perspektif psikologi sosial. Silakan. Okey, jadi saya teruskan kepada part saya sebagai seorang panel, yang mana Saudari Nelly, kalau tidak silap, dia ada menerangkan 5 tingkah laku bagaimana untuk meningkatkan tingkah laku menolong ni lah dari perspektif psikologi sosial. Jadi Saudari Nelly ada share 5. Jadi saya pun tak mau kalah. Saya tak mau kalah penan. Okey, jadi
saya akan share juga cara untuk meningkatkan tingkah laku menolong nih dari segi perspektif sosial. Yang mana di sini saya akan memperkenalkan lah ya, satu pendekatan yang dipanggil socializing altruism. Yang mana maksudnya secara ringkas kita perlu mensosialkan altruism tersebut. Jadi di sini ada beberapa cara lah untuk meningkatkan altruism tersebut. Yang pertama ialah teaching moral inclusion, yaitu inklusif dari segi moral. Seperti yang kita sedia maklum, altruism ini merujuk kepada sebarang tingkah laku yang meningkatkan kebajikan orang lain. Termasuklah tindakan-tindakan yang memberi ganjaran secara langsung kepada orang yang menolong tersebut. Oke, untuk moral inclusion ini pula, ia biasanya berlaku pada zaman dulu-dulu, di mana sebuah suku kaum tuh mementingkan, yang mana orang ini mereka ini mementingkan nilai moral dalam kehidupan mereka. Dan ini biasanya dikaitkan dengan agama yang dianut oleh suku kaum tersebut. Jadi langkah pertama ke arah mensosialisasikan altruism adalah untuk menentang sifat semula jadi dalam berat sebelah kumpulan yang memihak kepada suku kaum tersebut. Oke. Seterusnya yang kedua adalah berkaitan dengan model altruism itu sendiri. Yang mana kita sebenarnya cenderung untuk menawarkan bantuan ataupun menolong orang lain nih jika kita melihat atau membaca tentang seorang yang suka membantu. Jadi dia akan mempengaruhi lah. Contoh media lain seperti media sosial melalui televisyen ataupun radio dan sebagainya dapat memainkan peranan yang besar lah dalam modeling ini. Dan ada kajian yang menunjukkan lah bahawa kesan positif terhadap sikap atau tingkah laku daripada bermain video game dan mendengar lirik musik juga berkesan sebagai salah satu cara kita sendiri untuk meningkatkan tingkah laku menolong nih. Jadi yang ketiga adalah learning by doing ataupun belajar dengan cara buat, yang mana kanak-kanak dan orang dewasa sebenarnya belajar dengan melakukan, dengan membuat. Di mana di dalam kajian yang dijalankan oleh STOP pada tahun 2005 dengan kanak-kanak, STOP ni dia mendapati bahawa selepas kanak-kanak diminta untuk membuat mainan kanak-kanak yang dimasukkan ke hospital, jadi mereka menjadi lebih suka membantu. Dan apabila kanak-kanak bertindak untuk membantu, mereka ni secara tidak langsung dapat memperkembangkan atau mengembangkan nilai-nilai positif tu. Jadi attitude ni yang kita buat tadi, dia sebenarnya akan mengekori tingkah laku kita. Jadi segala tindakan ataupun yang berguna, segala tindakan yang berguna dapat meningkatkan lagi persepsi diri bahwa seorang itu penyayang, ataupun seterusnya dia dapat menggalakkan tingkah laku membantu tersebut. Nah, jadi yang keempat pula adalah berkaitan dengan attributing helpful behavior to altruistic motives, di mana perkara ini berkait rapat dengan over justification effect, iaitu apabila justifikasi untuk sesuatu perbuatan adalah lebih daripada mencukupi. Seorang individu tu kan boleh mengaitkan atau perbuatan itu kepada justifikasi yang intrinsic dan bukannya kepada motif dalaman. Sebagai contoh, kita masuk kepada contoh. Akibat daripada rasuah orang untuk melakukan apa mereka suka. Jadi tindakan ini dilihat secara di luar kawalan dan bukannya menarik perhatian secara intisik. Jadi yang kelima dan yang terakhir adalah berkaitan dengan learning about altruism. Yang mana satu eksperimen
yang telah dijalankan dengan pelajar Universiti Montana oleh Ete Bimen yang mana dan rakan-rakannya pada tahun 1978. Masa itu saya belum lahir lagi. Dah tahulah panel-panel saya nih, panel kami pada hari ini. Yang mana mereka ni mendapati bahawa apabila orang ramai sedar dan faham kehadiran orang yang menghalang mereka daripada menghulurkan pertolongan, mereka ni menjadi lebih cenderung untuk membantu dalam situasi kumpulan. Jadi begitulah sebenarnya. Jadi untuk share saya pada sesi kali ini itu sahaja, dan semoga dapat membantu dan sama-sama dapat berkongsi lah macam saudari Nelly tadi. Jadi kita kembali kepada moderator. Okey, terima kasih sekali lagi kepada saudara Anwar. Jadi saya kira itu merupakan satu penjelasan yang mendalam dan komprehensif lah mengenai pendekatan socializing altruism yang telah diperkenalkan oleh Myers, yang mana dalam pendekatan ini terdapat 5 cara, iaitu teaching model inclusion, model altruism, learning by doing, attributing helpful behavior to altruistic motives, dan learning about altruism seperti mana yang telah dijelaskan oleh saudara Anwar sebentar tadi lah. Jadi untuk pusingan yang ketiga ini, saya simpulkan secara keseluruhan berdasarkan penjelasan ataupun perkongsian yang telah dikemukakan oleh para panel kita mengenai cara untuk meningkatkan tingkah laku menolong ini adalah antaranya boleh menggunakan teknik do in the past, mementingkan perasaan bersalah dan imej diri, mengajar altruism melalui medium-medium yang sesuai seperti televisyen dan juga media sosial untuk meningkatkan tingkah laku positif ini terhadap kanak-kanak. Jadi belajar mengenai altruism ini juga boleh menyediakan orang ramai untuk melihat dan bertindak balas terhadap keperluan orang lain. Jadi nampak kayaknya kita sudah sampai ke penghujung forum kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita tamatkan forum kita, mungkin para panel boleh memberi orang cakap kata-kata penutup ataupun sepatah dua kata berkenaan forum kita ni secara keseluruhannya. Jadi saya rasa saya akan mulakan dengan panel kita yang pertama dulu, saudari Nelly. Mungkin ada apa-apa yang ingin disampaikan ataupun sepatah dua kata lah. Oke, terima kasih kepada moderator kita pada forum kita pada hari inilah. Cek parah ya, dan tidak ketinggalan juga kepada panel kedua kita, Dato' Anwar kan. Terima kasihlah juga kerana mampu datang ke forum kita pada hari ini dan menghasilkan satu perbincangan mengenai menolong ni lah dalam perspektif psikologi kan. Sangat membuka minda lah apa yang dikongsikan dengan Dato' Anwar dan apa yang Farah cuba sampaikan atau tanya kepada panel-panel ni kan. Jadi memang membantu kita untuk memahami lebih mendalam lah mengenai apa tu definisi atau apa tu cara-cara untuk menolong seseorang tu lah ya. Kita boleh nampak lah meluas lah kan apa yang apa menolong ni. Mungkin dengan ayat simple tu, hanya dengan perkataan simple tu, menolong tu kita telah mengupas lah lebih mendalam lah kan mengenai itu tajuk, iaitu menolong lah. Jadi saya harapkan kepada hadirin dan hadirat atau penonton yang melihat video ini dan melihat forum perbincangan ni dapat mengambil lah segala ilmu atau perkongsian ilmu ni lah yang dikongsikan pada forum ni untuk menjadikan iktibar kepada diri sendiri dan menjadi satu guideline macam mana untuk menolong seseorang dengan lebih efektif, dan bukan saja efektif tapi mampu menjadi seorang yang berguna kepada orang lain dan mampu memberi ilmu kepada orang lain, bukan sahaja kepada yang mendengar di sini. Mungkin kita boleh sampaikan kepada orang lain juga lah untuk dalam tajuk menolong ni. Jadi saya rasa itu sahaja yang saya ingin katakan. Last but not least, terima kasih kepada yang hadir dan terima kasih kepada yang menonton. Saya harap suatu hari nanti kita boleh berjumpa lagi lah.
begitu juga dengan saudari Farah dan saudari Anwar. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi itu kata-kata terakhir dari panel kita yang pertama, saudari Nelly. Jadi ialah macam yang telah dinyatakan tuh, mungkin tajuk kita nih pada hari ini nampak simple, tetapi dia punya kesan dia tuh sebenarnya dia dapat membawa perubahan kepada orang lain. Jadi itu macam ringkasan lah, kesimpulan kecil kan. Jadi seterusnya saya menjemput pula untuk kali terakhir saudara Anwar untuk memberi kata-kata penutup ataupun mungkin sedikit harapan ataupun ialah sepatah dua kata untuk forum kita pada hari ini. Silakan. Oke. Sebenarnya saya mau cakap sepatah dua kata, saya mau cakap banyak. Untuk forum pada kali ini, terima kasih banyak kepada ahli jawatan kuasa, dan terima kasih kepada moderator, dan terima kasih kepada panel, dan terima kasih juga kepada jemputan terhadap forum kita pada kali ini. Jadi sebenarnya helping ini dia skop dia besar, tidak hanya terhadap pada menolong, tapi dalam helping itu sendiri dia ada perbuatan menolong, dia ada profession menolong, dia ada psikologi dalam menolong. Jadi dia tidak hanya terhad dengan perkataan menolong itu sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh para panel pada hari ini semoga dapat membantu dan kita lebih memahami berkaitan masalah ataupun perkara helping ini sendiri, dan semoga kita juga dapat membantu ramai lagi orang, tidak kira lah dari segi mengajar ataupun dari segi bantuan material atau dan sebagainya. Dan apa yang kurang daripada apa yang kami sampaikan, panel sampaikan, harap maaf, dan semua kita dapat manfaat lah daripada forum pada hari. Dan saya mau ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua. Itu saja. Oke, terima kasih juga kepada saudara Anwar atas kata-kata penutup sebentar tadi. Jadi macam saya pun ingin cakap sesuatu juga lah kan. Tajuk kita ni menolong dari sudut perspektif psikologi sosial. Jadi mungkin kita pun ada pendapat kita sendiri mengenai apa itu menolong, macam mana untuk menolong. Tapi apa yang kita sampaikan pada hari ini adalah dari sudut perspektif psikologi sosial itu sendiri. Jadi kita boleh nampak setiap apa yang telah dinyatakan oleh panel-panel kita ni, dia disokong oleh kajian-kajian yang terdahulu lah. Jadi saya rasa itu sahaja untuk dari saya untuk hari ini. Sekali lagi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini. Semoga segala ilmu, pengetahuan dan penjelasan yang telah diberikan dapat dijadikan iktibar dan diaplikasikan kepada kehidupan seharian kita semua. Termasuklah kepada para penonton yang akan menonton video ini lah. Jadi saya akan akhiri. Kalau tadi sebelum mula forum saya ada menyampaikan serangkap pantun. Jadi untuk ending ni pula, untuk penutup ni pun saya ada pantun saya juga. Jadi pantun dia berbunyi macam ni. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Dengan itu saya tamatkan forum kita pada ini. Semoga kita semua dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Jadi assalamualaikum dan salam sejahtera.